Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Ya arhamar rahimin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Pertamanya kita sama-sama ucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dia beri hidayah dan taufik pada kita, juga diberi kesihatan, keafiatan, lapang masa dan juga kesempatan pada malam ni untuk bersama-sama dalam majlis ilmu berkongsi berkenaan dengan kaedah ataupun metodologi qiraat Nafi' riwayat Warash, yang sekiranya malam ni kira malam yang terakhir bagi pembentangan metodologi riwayat Warash lah, insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa halangan, tak banyak sangat trafiknya, jadi perjalanannya lancar, insya-Allah malam ni kita akan khatamlah khatam buku At-Tuhfah Al-Jauhariyah. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada malam ini mendapat manfaat dan juga sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih ataupun tahniah syabas kepada tuan-tuan puan-puan semua yang istiqamah hingga ke malam ini, dan untuk yang seterusnya lah, insya-Allah. Dan tak lupa terima kasih kepada Datin Raja selaku pengasas kepada RH Qiraat Center sebagai pihak penganjur dan timnya, ya, Kak Lina, Kak Liza, Kak Ros dan yang lain-lain lagi ustaz yang mungkin tak mengenali, tapi tuan-tuan puan-puan semua banyak membantu menjayakan majlis ilmu ini. Jadi mudah-mudahan juga ada ganjaran pahala. Sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan pahala ataupun pahala itu sentiasa mengalir kepada kita semua yang sentiasa kita lakukan sesuatu kebaikan, yang mana kebaikan itu boleh dimanfaatkan kepada orang ramai. Jadi ini antaranya salah satu saham kita lah, Ustaz selaku membimbing ataupun menyampaikan ilmu. Maka ilmu itu dapat diamalkan, insya-Allah ada pahalanya. Tuan-tuan dan puan-puan juga banyak memberi sokongan kepada majlis ilmu. InsyaAllah, kerana tanpa tuan-tuan dan puan-puan juga majlis ini tak dapat dijalankan, ya. Kalau ustaz saja yang tahu tapi tak ada pelajar yang nak ngaji, masalah juga, kan. Ada orang nak ngaji, ada yang mengajar, tak ada pula yang bantu, yang tahu untuk teknikalnya, tak boleh juga. Jadi semua kita ini ada sedikit sebanyak orang panggil sumbangan sesama kita. Jadi mudah-mudahan itulah menjadi asbab kita ini sentiasa Allah Ta'ala beri sihat, afiat, Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan kita. Itu kadang-kadang kita kena rasa begitu. Kita sihat, itu sebenarnya ada Allah Ta'ala bagi nikmat tersebut kerana kita ni pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang sakit, bukan kata tak pandai bersyukur. Itu adalah ujiannya, Allah Ta'ala nak angkat lagi darjatnya, nak tambah lagi pahala. Pahalanya sabar dapat pahala. Ya. Okey, malam ni tuan-tuan puan-puan, kita akan sambung bab, ada 3 bab lagi, ya. Semua bab-bab ini adalah bab yang senang-senang semuanya. Daripada awal lagi Ustaz cakap senang, ya, untuk metodologi Warash ni. Dan memang ini yang kira senang lah. Metodologi ni kira senang lah, yang bab 3 bab terakhir ni. Okey, walaupun banyak, tetap perlu hafal sangat. Okey, cuma faham. Ya, faham. Pertemuan hari ini adalah sesi ke-11, episod yang ke-11 lah. Kalau Hamzah itu 13.
Tak silap Ustaz ya. Ustaz. 12. Malam ni 12 12. Oh, 12. Okeylah, 12. Kena tukar. Ya. 12 ke 12. Ustaz edit teruslah takut. Kenapa boleh tersalah yang ni? Yang minggu lepas. Minggu lepas. Ini Lahnu Jali ni. Lahnu Jali bertukar kalimah. Okey. Ke-12. Maknanya Hamzah itu sampai 13 kita habis. Okey, jadi insya-Allah khatam kita malam ni mudah-mudahan ya, kalau tak khatam lagi sambung lagi minggu depan. Tapi Ustaz targetnya malam ni selesai. Tufah Al-Jawhariyah. Nanti dapatlah sanad Tufah Al-Jawhariyah ni di akhir. Dapat ijazah lah ya, nanti kita diijazahkan apa yang terkandung dalam buku ni. Okey, baik. Iaitu bab yang ke-11. Bab yang ke-11 tentang hukum lam, muka surat 139. Betul ke 139? Bukan. 125. Boleh merujuk kepada buku Ustaz 125. Kita akan belajar tentang babul lamat. Bab lam-lam. Lamat. Oh, banyak lam lah tu. Kita bincang pasal huruf lam. Kalau kita belajar riwayat Hafs, hukum lam ini dia letak dalam babut tafkhim wa tarqiq, tentang tebal dan nipis. Jadi hukum lam ataupun huruf lam dia duduk dalam tu. Tapi kalau kita belajar Warash ataupun kita buka kitab yang syarah kepada matan Asy-Syatibiyah, dia ada satu tajuk khusus babul lamat ya, tajuk bab lam. Okey. Pengenalan. Dalam bab ini kita akan jelaskan berkenaan dengan hukum lam yang dibaca dengan tebal bagi bacaan Warash. Lam yang dibaca dengan tebal bagi riwayat Warash sahaja. Dan perlu kita tahu di sini istilah tafkhim dan at-tawliz. Kadang-kadang kita dengar orang sebut tafkhim, kadang-kadang disebut tawliz. Jadi ia adalah merupakan perkataan yang sama maknanya, yang kedua-duanya memberi arti tebal. Tebal. Walau bagaimanapun, kalau ikut kepada istilah ilmu tajwid, perkataan tafkhim itu sinonimnya dengan bab ra. Kalau kita bincang pasal ra, dia akan guna istilah tafkhim. Ya? Dan kalau kita guna bab lam, dia akan pakai istilah tawliz. Okey? Tapi benda ni sama je, memberi arti tebal. Jadi kedua-dua boleh pakai. Cuma lebih terkenalnya babul lam, dia akan sebut tawliz. Ya, tawliz. Jangan bertukar dengan taklil. Tu taklil. Yang tu kita yang ziliyat yang wadduha saja apa semua tu taklil. Kerana banyak sangat ta ini last kali tak tahu. ta last kali tak tahu. Dibaca apa? Tak juga tapi tak tahu. Okeylah. Baik. Sekarang kita tengok apakah keadaan lam yang dibaca dengan tawliz, dibaca dengan tebal. Untuk hukum lam yang dibaca dengan tebal ini, dia ada kaedah untuk Warash. Ya. Iaitu apabila lam berbaris di atas. Itu poin utamanya, ataupun kita kata step pertama untuk kita nak tengok lam tebal ke nipis, tengok lam tu baris apa. Jadi lam baris atas, dia pula terletak selepas salah satu daripada huruf berikut. 3 huruf saja. Iaitu huruf sad, huruf ta dan huruf dha. Sad, ta dan dha. Jadi kalau kedudukan huruf lam terletak daripada salah satu 3 huruf ini, kena tengok pula huruf-huruf 3 ini barisnya baris apa. Jadi dia syaratkan salah satu daripada huruf ini mesti berbaris atas. Ataupun kalau tak baris atas, dia mati. Maka cukuplah syaratnya untuk dibaca dengan tebal bagi riwayat Warash lam tu. Ya, kalau lam
Pertama, lam tu tengok baris atas. Bila baris atas, baru kita fikir panjang sikit. Kalau dia dah baris bawah, baris depan, tak payah bincang dah. Ya, tak ada kaitan dengan hukum lam yang kita nak sebut ni. Kalau dia baris atas, kita akan tengok sebelumnya huruf apa. Kalau bukan huruf sad, ta, dha pun tak ada masalah lah. Dia macam haf saja. Okey, tapi kalau dia sad, ta, dha salah satunya, maka tengoklah pula baris ketiga-tiga huruf ni, ya, baris atas atau mati sahaja yang terlibat. Contohnya kalimah as-salah. As-salah kita baca dengan tarqiq. Kalau hafs as-salah, tapi Warash dia akan baca tebal. As-salah. As-salah. Bunyi tebal macam itulah. As-salah. Ya. Islaha, islaha, islaha. At-talaq, at-talaq. Okey. Ma tala'i, ma tala'i. Itu huruf ta ya. Ta, lam duduk selepas ta. Ma tala'i. Zalamuna, terletak selepas za, bacanya zalamuna. Zala, zalamuna. Okey, wa dhallalna, wa dhallalna, tebalkan lam selepas terletak selepas dha, wa dhallal, wa dhallalna. Ini kena hati-hati sebab dia ada double lam. Satu lam duduk selepas dha, satu lam lagi terletak selepas lam. Jadi ada dua lam. Maka dua lam ini yang kena tebalnya ialah lam pertama saja. Jadi itu kena hati-hati, jangan kedua-dua lam kita tebal. Kalau kita baca wadhallal, wadhallal, itu kita tak kontrol yang lam kedua tu, dia akan jadi tebal. Wadhallal, itu tak betul lah bacaannya. Okey, jadi bacanya tebal yang lam pertama saja. Wadhallal, lepas tu tipiskan lam kedua. Wadhallal, wadhallal, wadhallalna. Nah, tu tak ada kaitan lah. Tak kena tebal lah. Ya? Jangan bunyi wadhallalna. Itu dah jadi sampai na pun terkesan juga. Itu salah. Lagilah salah. Yuzlamuna. Okey, lam baris atas terletak selepas dha. Dha mati. Bila dha mati tak perlu tengok lagi sebelumnya huruf apa, baris apa, tak perlu tengok. Tengok pada sad, ta, dha tu je. Dia baris apa? Dia berbaris atas ke dia mati, dah cukup. Ya. Yuzlamuna, yuzlamuna. Itu tebalnya. Jadi tebalkan lam ini sebenarnya tak asing bagi kita. Bukanlah satu perkara pelik ataupun perkara yang orang panggil susah nak buat, susah nak baca atau susah nak sebut. Kerana kita dah biasa sebutkan lam tu dengan taglid, dengan tebal. Kita dah selalu sebut lafzul jalalah. Allah, tak susah pun. Allah. Jadi tebalkan lam sebutan Allah, sama juga tebalkan lam kalimah as-salah. As-salah. Allah. Bunyi patternnya sama je. Cuma mungkinlah tak biasa sebut tebal pada kalimah-kalimah yang lain, huruf lam tu kan. Tak biasa. Kita hanya biasa huruf, kita biasa sebut pada lafzul jalalah saja. Jadi cuba transferkan sebutan Allah tadi, kita cuba buat pada kalimah-kalimah yang lain. Kalau orang Kelantan dia lagi senang. Sebab dia memang banyak sangat, bukan setakat Allah saja dia tebal, bahasa Melayunya, dialek Kelantannya memang banyak lam yang ditebalkan. Contohnya sekolah, kita tak kata sekolah. Orang sini cakap sekolah. 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 Berbalah, dia akan kata balah. Kolah, dia kata kolah. Apa lagi? Setelah. Banyaklah. Sampaikan orang nama Abdullah pun, Abdul Poklah. Itu lagi. Poklah. Okey. Jadi Allah ataupun L dalam dialek Kelantan tu dah memang banyak sangat ditebalkan. Jadi orang Kelantan rasa mungkin tak susah sangat. Lagilah tak susah untuk tebalkan huruf lam. Ya.
Okey. Kemudian kita tengok pula keadaan huruf lam yang harus dibaca dengan dua wajah. Kalau tadi kita sebut lam dibaca dengan tebal satu wajah saja. Di sana ada juga, ya. Ada juga lam yang boleh dibaca dengan dua wajah. Suara Ustaz masih okey setakat ni? Sebab sekarang ni hujan dah turun dah ni. Dah turun dah. Dari tadi lagi. Kemudian berhenti. Ini turun pula. Okey, hujan Angin rahmat. kuat ke Ustaz? Angin kuat ke? Sebab tengok lampu ni bergoyang. Itulah. Cuma air hujan je tak nampak. Lampu bergoyang tu tanda berangin lah tu. Okey. Harapnya suara boleh dengar ya. Jangan blackout sudah. Macam semalam blackout. Tengah-tengah mengajar blackout. Habis ya. Okey. Lam yang harus dibaca dengan dua wajah ialah iaitu dua wajah tu boleh taulidh, boleh tarqiq. Tebal nipis, ada tiga keadaan. Pertamanya ialah apabila terdapat huruf alif yang menjadi pemisah di antara huruf yang tiga itu dengan lam. Tiga ingat Sod, ta, dha. Sod, ta, dha. Okey. Jadi tiga-tiga huruf ini kalaulah dia duduk di antara antara sod dengan lam, ta dengan lam ataupun dha dengan lam, tengah-tengah tu ada alif. Ia menjadi pemisah lah, ya. Jadi waktu itu lam boleh dibaca dengan dua wajah, sama ada nak taulidh boleh ataupun nak tarqiq pun boleh. Dalam Quran ada 3 kalimah sahaja. Ya, dalam Quran ada 3 kalimah sahaja yang keadaan ini, iaitu kalimah tala. Kalimah tala ni ada 3 tempat. Iaitu dalam surah Taha ayat 86. Dia berkaitan dengan sod ta dha ni. 86 afatala. Kalau kita tengok kalimah afatala, tengok lam dengan ta, tengah-tengah tu ada alif. Jadi kita baca tebal taulidh afatala alaikum. Afatala alaikum. Itu wajah pertama. Afatala alaikum. Itu wajah kedua, boleh tarqiq. Afatala alaikum. Boleh mana-mana pun boleh nak baca, sama ada tebal ataupun nipis. Dalam talaki biasa kita akan buat dua-dua lah. Ya, bawa taghliz kemudian bawa tarqiq. Yang kedua surah Al-Anbiya ayat 44, hatta tala alaihimul umur. Tala boleh baca tala alaihimul umur. Ya. Hatta tala alaihimul umur atau hatta tala alaihimul umur. Itu surah Al-Anbiya. Kemudian surah Al-Hadid ayat 16, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. Kalau baca Warash ada naqal lah di situ. Okey. Dan kalau tarqiq فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. Naqal di situ. Okey. Itu pertama, ya, kalimah yang pertama. Kemudian kalimah yang kedua ialah kalimah fisalan. Di slide itu silap. Nombor 2 nombor 2. Fisalan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Ya. Ayat 233 fisalan. Jadi di sini dibaca dua wajah, fa in arada fisalan. Kalau Warash fa in arada itu naqal, fa in arada fisalan, okey, tebal, fisalan ataupun fa in arada fisalan. Fisalan. Baik.
Kemudian dalam ayat ini kalau kita tengok depannya ada mad badal. Ya, ada mad badal. Kalau kita kaitkan hukum lam ini dengan mad badal, di sana ada persoalan. Kalau tengok di nota kaki tu, di nota kaki, katanya Syekh Al-Mutawalli, Al-Muhaqqiq Al-Mutawalli membawakan satu persoalan. Tengok di nota kaki yang dalam buku Ustaz tu, mengenai hukum lam. Yang mana hukum lam bagi kalimah yang khilaf ini, yang boleh tebal dan nipis ini, soalannya apakah ditegah daripada baca dua-dua wajah ini? Adakah di sana ada tegahan untuk baca tebal nipis ini bagi semua wajah mad badal? Maknanya mad badal 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Katanya Al-Isqati dia tidak menegah daripada tebalkan lam bagi ketiga-tiga mad badal. Maknanya mad badal 2 harakat ke, 4 harakat ke, 6 harakat ke, hukum lam ni tetap yang di sinilah ya. Di sini yang boleh dibaca dua wajah ni tetap boleh dibaca dengan dua wajah. Boleh tebal dan juga boleh nipis. Okey. Jadi itu pendapat yang disebut oleh Al-Isqati lah, ya. Okey. Baik, kemudian kalau kita tengok lagi dalam nota kaki tu, Ustaz petik lagi kalimah tola dan kategorinya. Okey, Ustaz sambung apa yang disebut oleh Al-Isqati tadi. Dia berhujahkan menebalkan lam berserta koskan mad badal itu adalah zahir daripada kata Imam Syatibi yang menyebut wama ba'da hamzin thabitin aw mughayyar faqasrun, iaitu beliau mendahulukan perkataan qas, memberi pengertian bahawa suatu yang didahulukan itu dikira penting. Manakala lafaz tala dan kategorinya, maknanya tola ke, fisola ke, atau kalimah yang ketiga tu yassalaha, beliau mengutamakan tagliz sebagaimana katanya dalam matan dia tu, berkenaan dengan dia lebih mengutamakan tagliz. Tetapi katanya Al-Mansuri dan At-Tabbah menakalkan daripada guru mereka menegahkan tagliz lam pada kalimah fisalan sahaja ketika baca wajah qas mad badal. Maknanya di sana ada juga imam ataupun ulama yang mana menegahkan baca tebal huruf lam apabila baca mad badal tu dengan dua harakat. Apapun kita boleh buat kesimpulan di sini, ya, daripada apa pendapat yang disebut tadi oleh Al-Mutawalli dan juga dinakal daripada Al-Isqati berkenaan dengan hukum lam ini, maka boleh dibaca dengan 6 wajah. Seperti yang Ustaz sebutkan tadilah, ambil pandangan yang kata harus atau boleh baca kedua-dua wajah pada mana-mana mad badal, ya. Tidak ada tegahan apa-apa di situ. Baik. Bagi ulama yang kalau mereka ni tegahkan, kalau ambil pendapat ulama yang menegahkan baca tebal lam ketika mad badal tu baca dua harakat, bermakna dia 5 wajah lah, tak dibaca dengan tebal huruf lam ketika qas, kalau ambil pendapat yang tu. Okey. Baik. Kalimah seterusnya ialah kalimah yassalaha. Ini dalam surah An-Nisa ayat 128. Ya, surah An-Nisa ini kalimah yassalaha, kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 128 ini, ada huraian lepas ni. Okey, tak apa. Baik, jadi kalimah yassalaha boleh baca dua wajah, yassalaha dan yassalaha. Okey, yassalaha dan yassalaha. Cuma nak di-highlightkan di sininya ialah
pada halaman 128 sekarang ini, menurut riwayat Hafs, yassalaha tadi, kalau kita tengok Quran Hafs ayat 128 surah An-Nisa, dia bukan baca macam tu. Dia baca yusliha. Ada bezalah farsi huruf lah ni. Ya, farsi huruf. Warash baca yassalaha, Hafs baca yusliha. Bila mana Warash baca yassalaha, maka jangan lupa hukum lam. Kalau dah buka Quran sekarang ini, surah An-Nisa ayat 128, buat catatan di situ, dua wajah bagi riwayat Warash, tebal lam, tipiskan lam. Okey? Baik. Yang kedua, okey, yang kedua ni berkenaan dengan apa? Kita bincang pasal apa ni? Pasal lam yang boleh baca dua wajah. Tebal boleh, tipis pun boleh. Okey? Yang kedua ialah apabila lam terletak di akhir kalimah. Duduk di hujung sekali. Dan kita wakaf. Dia berada di hujung dan kita wakaf. Jadi dalam Quran ada 6 kalimah yang terletak dalam 9 tempat sahaja, iaitu pertama kalimah yusal dalam surah Al-Baqarah ayat 27 dan surah Ar-Ra'd ayat 21 dan 25. Kalimah ini kalau kita baca sambung memang dia kena baca satu wajah je. Ya, kalau kita tengok wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Itu kalau kita wasal begitu, kita akan tebal je lah, tulis lam. Tapi katakan kita nak wakaf, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, nak wakaf di situ, matikan lam. Dalam keadaan matikan lam itu tebal ke nipis? Jawapannya boleh dua-dua. Kalau kita wakaf dengan tebal, betul, an yusal, yusal. Ataupun kita tipiskan lam, yusal. Lainlah bunyi, yusal. Macam kita sambung, yusala. Jadi wakaf, yusal. Kalau baca tebal, yusala. Dan kalau wakaf, yusal. Jadi boleh dua-dua wajah ketika wakaf. Mungkin kita diminta berhenti, nak tahu macam mana kita wakaf. Jadi kena ingatlah. Ya. Itu yang pertama. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ada, surah Ar-Ra'd ada kalimah ini. Okey. Baik, terus. Yang kedua. Fasala. Fasala. Dalam surah Baqarah. Ayat 249. Okey, 249 kalimah ini pun sama. Kalau kita sambung satu wajah je lah, tulis falamma fasala. Kalau tak sambung falamma fasala talut bil junud. Itu kalau wasal, satu wajah je. Kalau kita waqaf boleh dua, macam tadi falamma fasal. Okey, tebal boleh, tipis pun boleh. Okey. Itu surah Baqarah. Kemudian berikutnya ialah fassala. Fassala. Yang ketiga di slide Ustaz, dia numbering dia pening sikit bila masuk slide baru. Fassala dia baca dengan sama juga ya, huraian sama. Ketika wasal satu wajah saja tulis wa qad fassala lakum. Fassala lakum. Jangan silap ya. Jangan tertebal kedua-dua lam. Wa qad fassala lakum. Fassala lakum. Itu salah lah. Dah terlebih waras lah tu. Fassala lakum. Ya. Ataupun kalau kita waqaf fassal, itu tebal, fassal, ataupun tipis, fassal.
fassal. Okey. Begitu juga surah Sad ayat 20, wa faslal khitab. Kalau kita wasal, wa faslal khitab. Wa faslal khitab. Kalau kita waqaf, wa fasl. Wa fasl. Ataupun tipis, wa fasl. Ya, ada bezalah bunyi tu. Kemudian surah Al-A'raf ayat 118, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu wa batala ma kanu. Kalau waqaf boleh dua, wa batal tebal ya, wa batal. Tipis pula, wa batal. Wa batal. Okey. Dia akan, pangkal lidah akan menurunlah kalau kita tipiskan. Kalau kita tebal, pangkal lidah akan terangkat. Dhalla itu surah An-Nahl ayat 58 dan Zukhruf ayat 70 ayat 17. Kalau wasal, dhalla wajhuhu. Kalau waqaf, dhall ataupun dhall, ya, dhall ataupun dhall, boleh dua-dua. Okey. Baik. Terusnya yang ketiga. Yang ketiga. Dia ada tiga je. Ada tiga je. Yang ketiga ini ialah berkenaan dengan boleh dibaca tebal tipis. Tebal tipis ya. Iaitu apabila terdapat alif selepas lam yang harus dibaca fathah dan taklid. Okey, boleh baca fathah dan taklid. Kebetulan dia 2 in 1. Dia adalah zilya yang boleh fathah, boleh taklid. Ini berlaku lafaz-lafaz yang antaranya boleh fathah, boleh taklid, sama ada wasal atau waqaf, dan di antaranya juga harus dibaca dengan fathah taklid hanya ketika waqaf saja. Lafaz-lafaz tersebut ialah kalimah musalla. Kalimah musalla, ini kita biasa sebut kan, musalla. Tempat apa musalla ni? Tempat solat lah. Musalla. Ya. Ataupun orang kita terkenal juga surau. Ya. Musalla ke surau itu samalah. Tempat solat. Jadi kalimah musalla ini bagi riwayat Warash, dia boleh fathah dan dia boleh taklil. Kenapa? Kerana dia zilya. Jadi di sini apabila kita baca dengan huraiannya, okey. Tak apa, Ustaz datangkan dulu kalimah-kalimahnya ya. Keterangan dia lepas ni. Ketiga itu kalimah pertama musalla, kemudian kalimah kedua yaslaha, ya, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Dia boleh fathah dan dia boleh taklil. Kemudian wa yasla sa'ira, ya, yasla boleh fathah, boleh taklil. Kemudian tasla. Tasla pun sama, boleh fathah, boleh taklil. Kenapa boleh fathah taklil tu? Sebab dia zilya. Dan kalimah sayasla, ya, dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Okey. Kalimah-kalimah yang disebutkan tadi, ia adalah zilya dan dia juga terdapat hukum lam. Maka lafaz-lafaz ini ditaulizkan. Maknanya kena baca tebal apabila kita baca wajah fathah. Ya, bila kita baca wajah fathah, maknanya kita kena baca macam mana? Sayasla. Bacanya gitu. Sayasla naran dzata lahab. Dia dah tak bunyi sayasla lagi. Dah tak boleh sayasla. Sebab apa tak boleh bunyi sayasla? Sebab hukum lam. Lam kan kena tebal. Kalau dia terletak selepas huruf sad, dia baris atas terletak selepas huruf sad, kena tebal. Ya? Dan dalam keadaan fathah itulah bunyinya. Sayasla. Dia juga boleh baca dengan taklil. Maka bila kita taklil, kita akan baca dengan tarqiq. Tipiskan lam. Sayasla.
sayasla nara, sayasla nara. Kita tak boleh bunyi taklil tu dalam keadaan tebalkan lam. Sayasla nara, tak boleh. Sayasla nara, tak, kita tipihkan dia. Sayasla naran dzata lahab. Okey? Itu keadaannya. Baik. Perhatian. Bagi alif yang terletak selepas lam dan dibaca dengan wajah taklil sahaja, kerana kedudukan lam tersebut adalah di akhir ayat, maka lam itu ditarqiqkan. Ya. Kalau sekarang ni berkenaan dengan lam lagi, ya, dianya terletak di akhir ayat. Akhir ayat. Yang mana dalam istilahnya kita sebut ra'sul ayat. Ra'sul ayat. Ra'sul ayat ni kepala ayat. Ya, dia dekat nombor tu dipanggil kepala ayat. Jadi bila berada di kepala ayat, dia zilya. Dia duduk di kepala ayat. Yang dibacanya hanya satu wajah saja, taklil. Bila dibaca dengan satu wajah saja taklil, secara automatiknya dia kena tarqib, kena tipis lah. Dalam Quran dia ada 3 tempat daripada 3 surah, iaitu kalimah salla, ya, kalimah salla. Okey, kita tengok surah Al-Qiyamah ayat 31, fala saddaqa wala salla. Jadi salla itu dekat nombor tu dipanggil kepala ayat, ra'sul ayah. Kita ingat kan, dia depan. Depan tu awal ayat. Yang ujung tu dia panggil kepala ayat. Ya. Okey, jadi dia baca apa? Dia taklil satu wajah saja. Maka kena tipislah. Fala saddaqa wala salla wa dzakara asma rabbih fa salla abdan idza salla. Satu wajah saja taklil dan dalam masa yang sama tarqiqkan lam, ya, tipiskan lam. Okey, alhamdulillah. Selesai. Habis perbincangan berkenaan dengan hukum lam. Senang kan? Senang. Bunyi tu macam mana wallahu alam lagi kan. Bunyi tu yang keterangan ni senang je. Cuma bila bunyi tu macam-macam bunyi kadang-kadang kan. Tebal-tebal juga tapi bunyi lain pula. Harap-harapnya bolehlah, ya. Nanti tiru-tiru bunyi macam mana. Ingat tadilah, kuncinya macam kita sebut Allah, itu je. Bunyi macam bunyi yang kita tebalkan lafzul jalalah. Jangan pusing-pusing lain. Okey? Baik. Terusnya kita pergi kepada bab yang ke-12, iaitu ya'ul idhafah, bab ya'atil idhafah, tentang ya idhafah. Kalau kita dah selesai hari itu, kita dah khatam metodologi riwayat Qalun, tajuk ini pun ada. Tapi Qalun tajuk lam tak ada. Tajuk ra pun tak ada. Tapi tajuk ya idhafah ada dibincangkan dalam riwayat Qalun. Okey, riwayat Warash pun ada bincangkan tentang ya al-idhafah. Okey, pergi laluan azan sekejap. Allahu Akbar. Allah.
Allah. Allahumma rabb hadhihi wa syaraf wa darajatul aliyah fi al-Qur'an. Innaka la tukhfi al-ma'ruf. Okey, baik. Tersambung ya tentang ya idhafah. Dalam Quran bahagian ya dipecahkan kepada dua, iaitu pertama yang sabit, iaitu tetap ada pada resam, mana ya itu ditulis dalam Quran. Yang kedua ya dibuang daripada resam, ya itu tak ditulis. Jadi dalam bab ini kita hanya bincang tentang bahagian pertama saja. Bila nak bincang pasal ya idhafah, dia merujuk kepada ya yang ditulis dalam Quran. Bahagian yang kedua itu kita akan jelas ke dalam bahagian yang seterusnya. Itu tajuk yang terakhir. Ya. Baik, kita tengok apakah pengenalan ya idhafah. Samalah, bincanglah tajuk apa, metodologi apa pun ya idhafah, sama je takrifnya. Iaitu ya tambahan. Ya idhafah ni bukan ya asal kalimah. Dia adalah ya tambahan. Dan fungsinya adalah menunjuk kepada mutakallim, iaitu memberi makna aku ataupun saya. Itu maksudnya ataupun kita terjemahkannya ya, kepada ya idhafah tadi. Kalau ya ni, ingat ya, ya ni pun bukan semua ya makna aku, bukan semua ya makna saya, tak. Dia juga ada ya yang asal kalimah itu. Okey. Macam bahasa Melayu kita lah. Kadang-kadang ku, apa kita kata, keretaku, perkataan ku tu, keretaku, KU kan, rumahku, ku semua itu adalah yang dah dianggap sebagai memberi makna saya lah kan. Tapi bukan semua ku memberi makna saya. Macam kuku bukan makna saya tu. Kuku, kuku kita. Atau buku, ku juga ujung tapi bukan memberi makna saya. Jadi gitulah ya, dalam ya idhafah ini. Atau kita kata huruf ya ya. Hukum ya idhafah, kaedah pertama bagi bacaan Warash, ya idhafah ni dibaca dengan baris atas apabila bertemu dengan hamzah qata', lebih kurang kolon. Bila jumpa hamzah qata', hamzah qata' ni tak kisahlah baris atas ke, baris bawah ke, baris depan. Okey, jadi dia akan baca baris atas. Ya, ya tersebut baca baris atas. Contoh, qala inni a'lamu. Qala inni a'lamu. Ada ya idhafah di situ. Inni a'lamu, jumpa hamzah baris atas. Jadi Warash akan hidupkan ya idhafah baris atas. Bila kita hidupkan ya baris atas, bukan bermakna nak kita baca panjang. Sekadar hidup je. Qala inni ya hanya hidup je. Inni ya a'lamu. Ustaz bagi penekanan di sini kerana ada yang silap faham.
dia hidupkan ya, dia panjangkan pula. Qala inni ya a'lamu, itu dah salah. Itu dah tambah pula. Orang suruh hidupkan, dia tambahkan lagi huruf lain. Tak. Ya, hidupkan aja. Fataqabbal minni innaka. Ya idafah jumpa hamzah baris bawah. Minni innaka. Jadi bacaannya fataqabbal minni ya innaka. Minni ya innaka. Kemudian yang ketiga, wa inni u'idzuha. Maka dihidupkan juga ya, bertemu hamzah baris depan, wa inni ya u'idzuha. Ya, wa inni ya u'idzuha. Okey. Baik, itu kaedah dia, umum ya. Secara umum jumpalah dalam Quran bila kita tengok ya idafah jumpa hamzah, kita hidupkan dia. Dan kalau kita talaki Quran Warash, tak payah bincang, tak payah ingat pun tak ada masalah, sebab kita akan baca mengikut apa yang ditulis kan. Dia tulis baris atas, baca je lah baris atas. Okey. Kalau dia tandakan mat, bermakna dia tak dibaca dengan baris atas tu. Jadi di sana ada juga pengecualian. Terdapat beberapa tempat yang tidak dibaca mengikut hukum di atas. Bahkan dia matikan ya, walaupun dia bertemu dengan hamzah qata. Maknanya di sini kena ingatnya ialah ada juga ya idhafah tak dibaca dengan baris atas walaupun bertemu hamzah. Tempat-tempatnya ialah sebagaimana berikut. Kalau tengok dalam buku Ustaz tersenarai ini sebanyak 18 tempat. Itu surah Al-Baqarah. Pertama sekali kita akan jumpa wa aufu bi ahdi ufi. Ikutkan kaedahnya baca baris atas. Sebab ya idhafah jumpa hamzah baris depan. Tapi dia dikecualikan. Okey, periwayatannya macam tu. Bukan kata qiraat lain tak ada ke yang baca baris atas. Ada qiraat lain yang baca baris atas. Ada yang baca mati. Jadi Warash dia baca mati kan dia. Wa aufu bi ahdi ufi. Ini nak menunjukkan bahawasanya bacaan Al-Quran ini bukan dia satu formula semata-mata. Dia adalah bersandar kepada sanad. Kerana periwayatannya baca mati, maka bacaannya dimatikanlah ya. Walaupun bertemu hamzah, tak boleh nak petikai. Kita tak boleh nak kata, ni dah kan dia jumpa hamzah. Betul jumpa hamzah. Tapi dah periwayatannya macam tu, kita bacalah dengan begitu. Kalau baca juga dengan hidup baris atas, wa aufu bi ahdi ya ufi, bermakna kita bukan baca Warash. Bukan Warash lagi lah. Qiraat lain. Ya. Okey. Surah Al-Baqarah, ayat 152, fadhkuruni adhkurkum. Ya, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Juga sama. Ini pun dikecualikan, ya, tak dibaca dengan baris atas. Okey, baik. Kemudian surah Al-A'raf yang ketiga, surah Al-A'raf. Okey. Faqala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, juga tak dibaca dengan baris atas untuk ya idhafah tersebut. Okey. Baik. Okey, Ustaz nak betulkan tadi ya. Yang Ustaz sebut tadi surah Al-Baqarah ayat 40 tu, wa aufu bi ahdi, maknanya di sini tadi Ustaz sebut ada juga imam yang baca baris atas, yang baca baris atas tu di ayat 152. Ayat 40 kalau kita rujukkan tidak ada qiraat yang baca dengan ya idhafah baris atas. Maknanya di sana ada qiraat atau imam-imam qiraat sepakat mematikan huruf ya. Ada maknanya tempat-tempat tertentu ada imam-imam qiraat atau kita kata kesemua imam qiraat sepakat mematikan huruf ya idhafah. Ada tempat-tempat tertentu ulama qiraat, ulama qurra, mereka berbeza cara bacaan. Seperti ayat
152 surah Al-Baqarah. Yang tu ada. Fadkuruni ada yang baca fadkuruni ya adkukum. Ada juga baca gitu. Ya. Okey. Terus lagi. Yang keempat ya. Walamma jaa Musa terus arini anzur ilaik, itu kekalkan dengan matikan ya. Jadi bila kita matikan ya idhafah di sini, maka dia jadi mat munfasil. Itu kena ingat. Dia jadi mat munfasil. Kadar harakatnya ialah 6 harakat. Panjanglah. Qala rabbi arini anzur ilaik. Okey. Yang kelima surah At-Taubah. Surah At-Taubah wala taftinni. Jadi kalau dah waqaf di situ memang semua imam kira akan matikan ya. Kalau sambung pun matikan ya bagi Warash. Ya, kalau sambung jadilah mad munfasil. Kalau waqaf jadi mad asli. Ini basic punya tajwid lah ya. Kita kena fahamlah. Kalau berhenti jadi mad asli. Kalau wasal jadi mad munfasil. Maka berhenti itu 2 harakat saja. Sambung 6 harakat. Kemudian yang keenam surah Hud. Wa tarhamni akum minal khasirin. Ya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Sama juga ya. Ini tempat-tempat yang dikecualikan. Kalau ustaz boleh pergi lagi sikit. Yad'unani yang ketujuh pun sama, dikecualikan. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun pun sama, dikecualikan ya. Surah Al-Hijr ayat 36. Tempat-tempat ini banyak ya, sampai saya sebutkan tadi ada sebanyak 18. Jadi jangan bimbanglah. Jangan bimbang walaupun banyak, bukan nak suruh hafal ni. Nak suruh tahu. Ya, tak terhafal pun kalau suruh. Kan, tak terhafal. Kalau suruh pun tak hafal. Kalau suruh pun tak hafal. Banyak lagi benda lain yang nak hafal kan. Tapi kalau pelajar-pelajar yang belajar, anak-anak kita yang belajar di Ma'had Tahfiz, memang kerja mereka hafal. Ma'had Tahfiz Qiraat lah, Tahfizul Quran wal Qiraat. Memang kerja mereka hafal. Jadi kita ni tak adalah sampai kena hafal tu. Tapi kita kena tahu tentang masalah ini ataupun hukum ini ya, tentang hukum ini. Jadi sebab kita senang, kita dah talaki guna Quran Warash. Jadi kita tahu di situ. Okey. Kemudian yang ke-9 atuni, yang ke-10 fattabi'ni, yang ke-11 yusaddiqni. Ustaz pergi laju gitu ya. Agaknya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham tu. Fa'anzirni. Kalau tak faham boleh tanya. Kemudian yang ke-13 daruni. Tu semuanya matikan ya. Wa tad'unani, kebetulan dah sama dengan Hafs. Yang ke-15 tad'unani ilaih. Yang ke-16 wa qala rabbukum ud'uni. Ni selalu kita baca kan, selalu kita dengar imam sebelum nak doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum tu. Dia baca dengan matikan ya, matikan ya idhafah. Okey, kemudian dzurriyyati inni, surah Al-Ahqaf, dan surah Al-Munafiqun laula akhartani ila, matikan ya. Kalau katakan tadi kita sebut ya idhafah di baris atas. Sekarang ni dikecualikan dengan matikan ya idhafah. Maknanya tetap makna yang sama, aku. Maknanya sama juga. Bukan berubah bila dah baca baris atas jadi makna yang lain. Tak, maknanya sama juga ya. Okey. Habis kaedah pertama. Apa kaedah pertama tadi? Ya idhafah dibaca dengan baris atas bila bertemu huruf hamzah qata, sama ada baris atas, baris bawah, baris depan hamzah qata itu. Tetapi ianya ada tempat-tempat tertentu dikecualikan. Bahkan dimatikan huruf ya. Itu formula pertama. Kaedah yang keduanya ialah ya mutakallim dibaca dengan baris atas juga. Apabila selepasnya ada hamzah wasal. Tadi hamzah qata. Sekarang hamzah wasal. Okey? Dan hamzah wasal ini dia sama ada dia bersambung dengan lam ta'rif. Lepas hamzah wasal ada lam mati. Contoh, qala la yanalu ahdi, itu huruf ya idhafah. Ahdi
lepasnya ada hamzah wasal, lepas hamzah wasal ada lam. Jadi ya ini dibaca dengan baris atas. Okey? Ataupun tidak bersambung dengan lam ta'rif. Maknanya kalau dia bersambung dengan lam ta'rif, semua dia akan baca ya idhafah itu dengan baris atas. Qala la yanalu ahdiyadh zalimin. Kalau dia tak bersambung dengan lam ta'rif itu pada 4 tempat sahaja. Ini. Nampak tak? Wastana'tuka li nafsi. Kalau berhenti matikan je lah. Tapi kalau sambung hidupkan ya. Wastana'tuka li nafsi yadhhab. Li nafsi yadhhab kalau sambung. Tapi kalau hafs kita matikan ya. Ya, kalau sambung matikan ya, berhenti pun matikan ya. Sambung macam mana bunyi kalau baca hafs? Wastana'tuka li nafsi yadhhab. Ya, li nafsi yadhhab itu hafs. Warash li nafsi yadhhab. Yang kedua surah Taha. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Bila berhenti. Fi dhikri yadhhaba. Dhikri yadhhaba. Hidupkan dia. Surah Taha. Kemudian surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi. Depan dia ada hamzah wasal. Tak jumpa lam. Inna qaumi yattakhadhu. Hidupkan ya. Kemudian surah As-Saff ayat 6. Min ba'dismuhu Ahmad. Baca Warash hidupkan ya. Min ba'diyasmuhu Ahmad. Jadi tempat-tempat ini Quran Warash dia dah letakkan dengan baris atas lah. Ya. Okey. Senang. Kaedah kedua begitu. Berjumpa apa? Berjumpa lam ta'rif. Dia berjumpa hamzah wasal. Sama ada lam ta'rif ataupun tak ada lam ta'rif. Kaedah ketiga ini ialah bila selepas ya bukan hamzah. Bukan hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Maka Warash dia sepakat dengan Hafs tentang baris. Walau bagaimanapun mereka berbeza pada 4 keadaan. Bacaan mereka berdua berbeza dari segi kedudukan baris ya itu pada tempat berikut dengan 4 keadaan. Ada 4 keadaan kesemuanya apabila dia tak bertemu dengan hamzah qata' atau hamzah wasal. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ya idhafah dibaca dengan baris atas mengikut Warash. Firman Allah surah Al-Baqarah, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lepas ya idhafah huruf lam. Hafs baca matikan ya. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi Warash dia hidupkan ya. Ini tak ada kaedah lah ni. Maknanya dia jumpa lam. Dia macam kena ingat je lah. Kalau tak nak ingat pun tengok di Quran Warash. Wal yuminu biya la'allahum yarshudun. Kedua surah Al-An'am yang kita selalu baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya lillahi rabbil alamin. Jadi wa mamati lillah, Warash baca wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey. Boleh. Kalau takbiratul ihram tu baca yang tu, bolehlah wa mamati lillah wa mamati lillah. Okey. Surah Ad-Dukhan, wa illam tu'minu li fa'tazilun. Warash hidupkan ya liya fa'tazilun. Ya, liya fa'tazilun. Baik, itu yang pertama. Yang pertama Hafs baca mati, dia baca baris. Dia baca berbaris. Yang kedua ini pula dia terbalik. Dia baca mati. Kita baca berbaris. Macam-macam ya. Kita baca berbaris, dia baca mati. Dalam surah Ibrahim ayat 22, wa ma kana li alaikum.
Hafs wa ma kana li alaikum. Berbaris. Warash matikan. Surah An-Naml ayat 20. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la. Warash ma li la. Faqala ma li la. Okey. Surah Nuh. Kalimah baiti. Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Kita kan baca berbaris ya, tapi dia baca mati. Waliman dakhala baiti mu'mina. Kemudian surah Sad. Ma kana li min ilmin. Warash baca matikan ya. Ma kana li min ilmin. Kita baca baris. Ma kana li min ilmin. Kemudian kalimah waliya yang terletak sebelum Na'jah saja ada dalam surah Sad. Inna hadha akhi lahu 99 na'jah. Kalimah na'jah itu depannya depannya kalimah na'jah tu waliya na'jah. Jadi kalimah wali yang duduk sebelum na'jah dimatikan. Tapi kalau kita baca surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bukan kalimah na'jah. Maka dia sama dengan Warash, dan Warash sama dengan Hafs. Lakum dinukum waliyadin. Tapi sini dia baca matikan ya. Wali na'jah. Kemudian kalimah ma'i. Bersama-samaku, ma'i. Pada mana-mana tempat, kecuali tempat kedua surah Asy-Syu'ara, ayat 118. Dibaca dengan ya baris atas seperti riwayat Hafs. Dalam surah Asy-Syu'ara ini, faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Itu dalam 118 surah Syu'ara. Manakala tempat pertama surah Asy-Syu'ara ayat 62, kalimah ini dimatikan ya. Sama dengan tempat-tempat lain, dimatikan ya. Ya, kalimah sama. Kalimah sama, tapi ada tempat yang dia hidupkan, ada tempat yang dia matikan. Tak ada formula kan. Itu bersandar kepada periwayatan. Ya. Riwayat Warash baca gitu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak jelas tu boleh tanya. Saya rasa okey je. Cuma banyak je. Faham tu faham. Nak ingat tu. Tak payah ingatlah, dah sebut tadi. Tahu je. Ya, tahu. Ketiga ialah khilaf pada lafaz wa mahyaya. Yang kita baca inna salati tu. Wa mahyaya. Yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 162. Pada lafaz ini diriwayatkan daripada Warash boleh dua wajah ya idhafah tersebut. Sama ada kita baca ya berbaris atas yang selalu dah kita baca, ataupun baca mati pun boleh juga. Ini masa kecil-kecil lagi kita hafal ni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kan. Cuma ada juga yang masih lagi tersalah. Dia panjangkan ya yang kedua tu, betul kan ya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya yang kedua tu jangan panjang. Wa mahyaya wa mamati. Ya pertama panjang 2 harakat. Wa mahya, itu okey. Yang kedua tu ya wa mamati. Sebab Ustaz dengar biasa orang sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dia panjang juga kedua-dua tu. Jadi bukan Warash, bukan Hafs. Okey. Jadi sini kita baca baris atas samalah, yang itu dah biasa. Warash boleh juga matikan ya. Bila kita matikan ya, di sini dia panjangkan 6 harakat. Qul inna salati, itu hukum lam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Cara panjangnya gitu. Wa mahyaya, baru matikan ya. Ya. Baru matikan ya. Wa mahyaya wa mamati. Jangan panjang. Wa mahyaya wa mamati. Hidupkan lagi ya, itu salah.
Kalau nak hidupkan ya 2 harakat je. Kalau nak matikan ya mesti panjang. Dia jadi macam mat lazim tu. Ya. Mat lazim kalimi mukhaffaf. Okey. Terus wala bagaimanapun bila baca dengan matikan ya idhafah ini, ini dah sebutlah tadi 6 harakat. Pasal ada 2 sakin di sini dikategori sebagai mat lazim. Wasal ke waqaf. Apabila baca dengan ya idhafah baris atas dimatkan dengan 2 harakat. Ini dah sebut ya. Maka harus di sini kalau kita waqaf kalau kita waqaf dengan hidupkan ya, dengan baca wajah hidupkan ya, dia akan jadi ma'rid li sukun. Wa mahyai 2 harakat. Wa mahyai 4. Wa mahyai 6. Okey. Kalau kita ambil wajah yang kita hidupkan ya, tapi kalau kita ambil wajah yang matikan ya, maka kita kena baca dengan hanya dibaca dengan 6 harakat saja. Wa mahyai. Okey. Baik. Terusnya, kesimpulan bagi kalimah tersebut boleh dibaca dengan 4 wajah pada lafaz ini, iaitu dengan mematikan ya atau dibariskannya dengan baris atas, dan kedua-dua ini pula boleh fathah dan boleh taklil. Ini pun kena ingat. Wa mahyaya dia boleh fathah, wa mahyaya dia boleh taklil, wa mahyaya, wa mahyaya. Ya yang pertama tu, wa mahyaya. Jangan tersilap. Jangan taklil yang kedua, wa mahyaya. Salah. Lagi tersilap kalau dua-dua taklil, wa mahyaya. Itu lagi silap. Okey. Baik. Yang keempat mengisbatkan ya beserta dimatikannya sama ada wasal atau waqaf, iaitu kalimah ya ibadi surah Zukhruf ayat 68. Di sini bagi bacaan Warash dia tambah ya bagi kalimah ya ibadi dalam surah Az-Zukhruf dan dia matikan huruf ya tersebut, ya. Ya ibadi la khaufun, ada ya tambahan di situ. Jadi dimasukkan dalam bab ini juga nak menunjukkan ya itu kena matikan. Tapi nanti akan disebut sekali lagi dalam bab ya zawaid lepas ni kerana dia ditambahkan ya. Okey. Baik. Alhamdulillah selesai tajuk ya idhafah. Pembincangannya tentang hidup atau mati. Pasal hidup atau mati ya. Soal hidup atau mati. Okey. Kita bagi tajuk yang akhir ya. Ada sikit lagi dalam 17 minit. InsyaAllah kita habiskan ni. Betul-betul nak khatam ni. Ya Az-Zawaid. Dah lama sangat Warash ni. Okey. Ya Az-Zawaid. Nah, mengenali ya zawaid. Apa dia ya zawaid? Seperti mana yang dah dikongsikan, dah diberi takrif dalam riwayat Qalun. Ya zawaid di sisi ulama qiraat ialah ya yang ditambah di akhir kalimah dalam pembacaan. Dalam bacaan ada ya. Ya, ditambah ke atas resam mushaf Osmaniyah. Dalam resam tak ditulis. Tapi dalam bacaan ada. Ini dipanggil ya zawaid. Kita bukan setakat ya saja ya zawaid, macam-macam huruf yang ada tambahan kan. Masa baca tak perasan lah tu. Ustaz pun kadang-kadang berlaku begitu juga. Dia terlaju sangat. Terlepas sebut. Hurufnya tak ada dalam tulisan tapi disebut. Itu zawaid. Itu daripada huruf tambahan lah tu. Ya. Okey, apa bezanya dengan ya idhafah yang kita bincang tadi dengan yang ya zaidah sekarang ini? Ya idhafah dia ada dalam resam mushaf, dia dah ditulis. Jadi nak teka ya idhafah ke ya zawaid, ya idhafah ke ya idhafah ke ya zaidah. Zawaid zaidah ni benda sama. Zaidah tu singular lah. Zawaid itu dah plural, dah banyak ya. Bolehlah nak sebut idhafah zaidah ke zawaid, tak kisahlah. Nak tengok bandingan antara idhafah dengan zaidah ini, apa bezanya? Idhafah ya tu dah ditulis. Jadi kalau dah ditulis secara confidentnya kita kata dia adalah ya idhafah. Tapi kalau ya zaidah dia tak ditulis. Okey, tak ditulis.
Baik. Yang kedua, bezanya ialah berlakunya khilaf pada ya idhafah antara baris fathah ataupun iskan. Maknanya perbincangannya adalah berkenaan dengan soal hidup atau mati. Soal hidup atau mati, bukan kita aja soal hidup atau mati ya. Huruf ya pun ada juga perbincangannya antara soal hidup atau mati. Iaitu hidupnya baris atas lah. Ataupun iskan itu mati ya. Manakala ya zaidah ni pula perbincangannya ataupun kita kata kekhilafannya adalah di antara hadaf atau isbat. Hadaf tu maknanya buang. Antara buang ya ataupun nak letak ya. Isbat tu mana letakkan. Antara menetapkan ya. Okey. Itu beza yang kedua. Yang ketiga, kita boleh tengok perbezaannya ialah kedudukan ya idhafah tu dia bersambung dengan kata nama. Asma, ya, asma. Seperti kalimah akhi, li nafsi, itu kata nama. Kadang-kadang ya idhafah dia bersambung dengan kata kerja. Seperti fadhkuruni, itu ya idhafah ada, ya ujung tu, itu kata kerja. Maka ingatlah kamu kepada aku, itu kata kerja. Ataupun dia berada pada huruf, kata sendi. Seperti li, bi. Manakala kalau ya zawaid ini, atau ya zaidah ini, dia bersambung pada kata nama dan kata kerja je. Dia duduk pada kata nama dan kata kerja je. Pada kata sendi dia tak ada. Dia tak ada ya. Tak berlaku ya zaidah ini. Seperti contohnya yasri. Nampak tak ya? Pada kalimah yasri, bukan ya yang depan tu. Yang depan tu tak ada kena-mengena dengan ya zaidah ya. Yang dibincangkan di sini. Ya yang terletak selepas ra. Tapi nampak ke tak ya tu? Tak nampak. Memang tak nampak lah sebab tak ada ditulis. Tak ditulis. Bukan kita kata mata kita dah kabur dah tak nampak. Dia tak ditulis. Ya? Yati selepas ta, selepas huruf ta. Nampak tak huruf ya? Tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab tak ditulis. Okey. Al-jawari selepas ra. Selepas ra ada ya tu. Tapi tak nampak sebab tak ditulis. Ad-da'i pun sama. Yang ni isim lah. Ya, kata nama. Okey. Yang keempat, ya idhafah terletak selepas huruf berbaris atau mati. Kalau ya idhafah ni kadang-kadang duduk selepas huruf berbaris, kadang-kadang terletak selepas huruf mati. Tapi kalau ya zawaid ini, dia hanya terletak selepas huruf yang berbaris saja. Selepas huruf yang mati dia tak ada. Ya, dia mesti terletak selepas huruf yang berbaris. Inilah 4 perbezaan dan mungkin banyak lagi yang boleh dilihat perbezaan antara ya idhafah dengan ya zawaid. Okey, kita pergi tengok kepada bilangan ya zawaid. Sebenarnya ada berapa ya zawaid ini yang tak ditulis dalam Quran ni? Jumlah ya zawaid ini sebagaimana yang disebut dalam Al-Hirz, kitab Matan Syatibi itu, Al-Hirzul Ma'amani, ya. Dia sebut ada 62 tempat yang ada ya ditambah dalam bacaan, ada 62 tempat kesemuanya. Tapi Warash dia hanya melibatkan 47 tempat diisbatkan ya, ditetapkan ya ketika wasal saja. Tempat-tempatnya adalah sebagaimana berikut. Wah, banyaknya 47. Memang tak ingatlah ni 47 ni. Banyak sangat ya. Mungkin 47 boleh ingat 4 aja. Ataupun boleh ingat 7 aja. 47 tak boleh ingat. Okey, yang pertama. Kecil sangat ya. Tengok di buku lah, di skrin tu mungkin yang kecil sangat. Ad-da'i, ya, ad-da'i, da'an, da'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Boleh buat catatan di situ. Surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Ingat, ya idhafah ya zawaid ini dia hanya dibaca ataupun diletakkan ya bila sambung.
Kalau waqaf tak ada ya. Jadi kalimah ad-da' dengan da'an, kalau waqaf tak ada ya. Ujibu da'watad da', tak adalah ya. Idza da'an, tak ada ya. Tapi kalau sambung, mesti kena letak ya. Ujibu da'watad da'i. Panjanglah. Kenapa panjang? Ya, kerana dah bertemu huruf hamzah qata'. Dia jadi mad jaiz munfasil. Dia letak ya, tengok pula berlaku mad apa, dia menjadi mad jaiz ke mad asli ke, bergantung huruf selepasnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani da'ani fa, jangan panjang, da'ani falyastajibu li, tak, kerana dia bertemu huruf fa. Jadi mad asli aja, 2 harakat. Okey? Baik, kemudian yang ketiga, ittaba'an. Surah Ali Imran. Mana? Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Kalau berhenti tak ada ya. Kalau sambung ada ya. Wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina. Ya, kalau sambung. Tengoklah masa talaqi tu kadang-kadang guru tanya je. Kalau sambung macam mana? Kita boleh terangkan. Kalau sambung ada ya. Kalau berhenti tak. Kalau berhenti macam dah baca tu. Kita baca berhenti. Wa man ittaba'an, berhenti. Kita pun nak terus. Wa qul lil ladzina utul kitab. Kita teruskan. Kita tanya. Kalau sambung macam mana? Maknanya kita tahu di sini ada ya zaidah. Mungkin kita kata, ustaz kata tak ditulis ya. Ni nampak macam ada ni. Jangan kelirulah. Yang ada diletakkan ya macam ni, ini bukan resam. Ini bukan resam. Ini adalah dhab. Tanda panjang, tanda mat. Tanda ada mat di sini iaitu huruf ya. Dia bukan resam. Resam ni tulisan. Huruf dia tulis. Huruf nun, huruf ya, huruf waw, huruf ba, huruf ta, itu resam. Ya, jangan confuse, jangan bertukarlah. Itu ilmu lain-lain tu. Resam, dhab, ya, lain. Okey. Yang keempat, tas'alni. Fala tas'alanni. Nampak? Fala tas'alanni, dia ada ya zaidah di situ. Tambah ya. Ya, kalau memang kita sambung pun sini. Jadi kena bubuh ya. Okey, yang kelima, surah Hud. Yauma ya'ti la takallamu. Kalau sambung mesti panjang dulu. Yauma ya'ti la. Okey, yang keenam, wa'id. Kalau waqaf tak adalah ya. Wa khafa wa'id. Bunyilah qalqalah. Kalau sambung wa khafa wa'idi wastaftahu. Ada ya. Yang ketujuh, Ustaz boleh pergi lagi sikitlah sebab ini tempat-tempat je, nak cerita tempat-tempat yang ditambah, ya. Okey, doa, kalau berhenti doa, matikan hamzah. Kalau sambung Rabbana wa taqabbal du'ai Rabbana, panjangkan 2 harakat. Yang ke-8, akhartani. Kalau kita sama ceritanya sama, berhenti tak ada ya, sambung ada ya. Yang ke-9, al-muhtad, sama juga. Fahuwal muhtad, tak ada ya. Kalau sambung fahuwal muhtadi waman, okey, panjangkan ya. Yang ke-10, alah makin kecil ini. Al-Kahfi, nampak tuan-tuan dan puan, nampak Ustaz nampak tapi kena tengok betul-betul sikit. Yang ke-10, man yahdillah fahuwal muhtad, tadi dah sebut. Kemudian ke-11, yahdiyani. Kalimah yahdiyani. Yang ke-12, yang ke-12 kalimah yu'tain. Dibaca dengan tambahkan ya juga. Yang ke-13, nabri. Okey, yang di sini pun sama, kalau berhenti tak ada ya, kalau sambung ada ya.
Yang ke-14 tu'allimani. Sambung tu'allimani mimma. Okey, yang ke-15 tattabi'ani afa'asaita. Kalau sambung ada ya. Jadi mat jaiz tu jangan lupa. Jangan kena faham kalau sambung panjang. Wal bad surah Al-Hajj. Okey, kalau berhenti wal bad ada qalqalah. Kalau sambung wal badi wa may. Kemudian yang ke-17 nakir. Kalimah nakir, nakiri. Yang ke-18 atumidunani bimal. 19 atani, ayat yang sama. Atani, ayat yang sama, ditambahkan ya idhafah di situ. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, ada di nota kaki, kita tambah ya tu satu hal. Tapi ya itu macam mana nak letakkan baris apa? Dipatahkan ya ketika wasal dan dihazafkan ya bila kita wakaf pada lafaz ini. Manakala bagi hafz, kita sedia maklum hafz, kalau di sini surah An-Nam, mungkin dah ramai yang tahu bacaan hafz. Kalau nak wakaf pada kalimah fama atan, berapa wajah yang kita boleh baca? 2 wajah. Wajah pertama kita boleh baca dengan tak ada ya hujungnya, fama atan, matikan nun. Ataupun kita baca fama atani, tambah ya hujung. Maknanya dalam hafz rupanya ada juga berlaku ya zaidah, ya tambahan. Seperti dalam surah inilah, dalam surah An-Nam. Dia boleh 2. Berhenti nak pakai ya pun boleh, tak nak pakai ya pun boleh. Tapi Warash, kalau berhenti tak ada ya. Ya, kalau berhenti tak ada ya. Kalau sambung ada ya dan dibaca dengan baris atas. Atani Allah. Ya, hidupkan ya. Yang ke-20, yang ke-20 yukadzibun. Yukadzibun, ya. Dibaca dengan okey, besar sikit pun. Okey. Sama yang dijelaskan tadi. Yang ke-21 kal jawab, yang ke-22 nakir, kalimah nakir. Yang ke-23 pun sama, kalimah nakir dalam surah Fatir. Yang ke-24 yunqidhun. Ya, yang ke-25 Ustaz sebut kalimah-kalimah ya. Laturdin. Okey, laturdin surah Safat. Yang ke-26 at-talaq. 27 at-tanad. Yang ke-28 al-jawar. 29 tarjumun. Faham ya? Faham kaedah tu? Sambung ada ya, berhenti tak ada ya. Yang ke-30 fa'tazilun. Ya. Yang ke-31 wa'id. Tadi surah Qaf ya. Wa'id. Yang ke-32 al-munad. Ada kala memang kita berhenti, ada kala kita sambung. Biasanya kita berhenti itu tempat yang berada di kepala ayat lah, kita berhentilah. Kecuali kita berhenti kemudian kita undur balik dan kita terus nak tunjukkan di sini ada ya zaidah. Okey juga itu. Ya. 33 wa'id surah Qaf ayat 45 sambung dengan Dariyat ayat 1. Surah Qaf kalau kita sambung ya dengan surah yang baru Ad-Dariyat adalah ya tu. Wa'idi bismillahirrahmanirrahim wad-Dariyat kalau sambung. Yang ke-34 Ad-Da' surah Al-Qamar. 35 Ad-Da' surah Al-Qamar ayat 8. Yang 36, 37, 38 wa nuzur. Ini pun kita maklum ya. Surah Al-Qamar ayat ada beberapa tempat dalam ni, iaitu 6 tempat di sini. Wa nuzur. Kalau kita belajar hafz, kita dibincangkan tentang hukum ra. Ingat tak hukum ra? Jadi hukum ra hafz. Sebab itu hafz dia boleh baca 2 wajah kalau waqaf. Iaitu sama ada tipis wa nuzur atau tebal. Wa nuzur boleh 2 wajah. Wa nuzur atau wa nuzur. Kenapa tipis? Kerana asalnya ada huruf ya.
Okey. Asalnya ada ya. Wa nudhuri. Buktinya ada qiraat yang baca wa nudhuri ketika sambung dibaca dengan ada ya. Ada setengah qiraat berhenti pun ada ya. Wa nudhuri. Tapi Hafs dia matikan, dia tak ada ya. Dia matikan ra lah kalau kita wakaf. Wa nudhur. Jadi bila berhenti, dengan melihat kepada asalnya ada ya, kita tipiskan. Dengan melihat kepada dia tu tidak ada ya, kita tebalkan. Wa nudhur. Okey. 39. 40. Surah Al-Qamar lagi. 37, 38, 39, 40, 30, 31 tu. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tu, 12 tempat tu, semuanya adalah berkenaan dengan kalimah wa nudhur. Yang ke-42, Nadir surah Al-Mulk. Ya, Nadir. Yang 43 Nakir. Yang ke-44 Yasri surah Al-Fajr. Wallai, kita baca surah Al-Fajr. Sebab itu kalimah yas pun sama ceritanya. Wallaili idza yasr, tipis pun boleh. Yasr, tebal pun boleh. Mungkin sebelum ini dalam kita belajar Hafs, kita cuma tahu sini boleh dua wajah. Nak baca nipis pun boleh, nak baca tebal pun boleh. Setakat itu saja mungkin yang kita tahu maklumatnya. Sekarang ini kita boleh tahu. Kenapa nipis? Kerana asalnya ada ya. Merujuk kepada ada qiraat yang baca tambah ya. Yasrihal. Ya, maka nipis. Kenapa baca tebal? Melihat kepada kalimah ini tidak dituliskan dengan ya. Sebab tu baca tebal. Yasr. Ada dua wajah begitu dan sama-sama ada hujah. Yang ke-45 bilwad. 46 akraman. Yang ke-47 ahanan. Okey, itulah tempat-tempat yang mana berlakunya ya zaidah bagi riwayat Warash, diletakkan ya ketika wasal. Dengan ini selesailah bahagian pertama buku At-Tuhfah Al-Jawhariyah dalam memahami usul riwayat Warash menurut Thari Asy-Syatibiyah. Insya-Allah buku bahagian kedua yang menjelaskan fasih huruf bagi riwayat Warash bermula surah Al-Fatihah hingga An-Nas akan diterbitkan, tapi tak tahu bila lagi. Tak terbit-terbit lagi, dah lama. Insya-Allah nak terbitkan. Masa kekangan masa banyak sangat. Benda-benda yang lain belum dapat diselesaikan tentang fasih huruf. Doakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ya. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Inilah kali yang pertama. Kali yang pertama Ustaz bentangkan buku ini daripada kulit ke kulit. Sebelum ini banyak tebuk-tebuk je. Ambil yang penting-penting. Tapi dengan ada program seperti ini, kelas seperti ini, alhamdulillah secara tak langsung Ustaz sendiri pun dapat khatamkan buku ini bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan pun sama dapat ini selesai daripada awal hingga akhir. Ada tempat-tempat ataupun hari-hari tertentu yang tinggal itu boleh tengok baliklah dalam rakaman dalam YouTube. Kak Lina pun ada, dalam Facebook Ustaz pun ada, dalam Facebook RH pun rasanya ada juga. Dia boleh lihat untuk rujukan ya, beberapa kali di situ insya-Allah. Alhamdulillah ya. Jadi selesai kita metodologi riwayat Warash. Kemudian untuk nextnya wallahu taala alam macam mana qiraat belum dipastikan lagi, tapi kalau ikut apa yang Datin sebut tu akan disambung dengan qiraat yang seterusnya. Atau tengok macam mana, insya-Allah kita akan bertemu pula besok. Yang besok tu akan bertemu untuk qiraat Hamzah ya, sambungan praktikal bacaan ayat yang kita berhenti pada minggu lepas, jadi sambung pula besok ya, insya-Allah. Okeylah. Jadi mudah-mudahan panjang umur, sihat afiat lagi, dapat bertemu lagi besok dan untuk minggu-minggu yang seterusnya. Wallahu alam. Bagus ya hari ni, tak ada soalan apa-apa, tak ada masalah. Lancar aja. Terima kasih Ustaz. Ustaz Ibnu Kathir Ustaz. Ikut urutan Ustaz. Ustaz Ibnu Kathir.
Lepas ni berkati. Baik. Kita ikut turutan lah. Sonok. Pula nota tak tahu kat mana lagi belum. Doakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil waj'alna imama wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kita halalkan untuk ilmu waras Ustaz. Kita halalkan ilmu ni. Sangat penting. Apa yang kandung buku ni. Okey, baik. Terima kasih Ustaz.